Pertamanya adalah mengenai maksud B13. B13 ini ialah peruntukan untuk Kementerian Luar Negeri. Saya ingin menanyakan kepada kerajaan berhubung dengan status sama ada pembelian atau pembangunan di pejabat wakil-wakil kita di Switzerland, di Geneva khususnya. Di mana yang kita maklum bahawa di Geneva itu merupakan pusat kepada badan-badan antarabangsa. Antaranya ialah United Nations, World Trade Organization, dengan izin, ILO dan sebagainya. Dan kita memang menghantar wakil-wakil yang terdiri daripada menteri hinggalah kepada pegawai-pegawai kanan, pegawai tinggi dan juga wakil-wakil badan lain setiap tahun untuk menghadiri persidangan-persidangan yang penting yang melibatkan negara-negara anggota United Nations, World Trade Organization, ILO dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa sewa dan bayaran perkhidmatan termasuk hotel dan sebagainya meningkat dari masa ke masa di Switzerland, khususnya di Geneva. Kita dapati bahawa sebahagian daripada negara-negara lain mempunyai bangunan mereka sendiri. Dalam kata lain, artinya apabila ada wakil daripada negara mereka, mereka tinggal atau ditempatkan di bangunan yang telah disediakan. Artinya tidak perlu menyewa lagi. Jadi pertanyaan saya ialah, adakah usaha untuk membangunkan bangunan atau tempat dan kalau perlu tempat kediaman sementara bagi wakil-wakil kita yang menghadiri persidangan tersebut? Sebab saya tahu misalnya ada negara-negara termasuk Singapura mempunyai bangunan mereka sendiri di tengah-tengah kota Geneva itu. Ini boleh menyelamatkan wang kerajaan dan wang rakyat. Itu pertamanya. Yang keduanya ialah mengenai kos operasi ini. Apakah ini maksudkan dengan kos operasi ini? Kita ingin dapat penjelasan daripada menteri yang berkenaan mengenai kos operasi sepanjang mengenai maksud B13. Tuan Yang Di-Pertua, saya beralih kepada maksud B27. Ya, ini mengenai Kementerian Kerja Raya. Permintaannya ialah 105 juta untuk projek pembaikan cerun bagi jalan-jalan persekutuan. Saya mohon disenaraikan apakah projek-projek tersebut. Dan di mana yang kita maklum memang tak lama dulu telah berlaku tanah longsor di Jalan Mahameru berhadapan dengan Wisma Tani, di mana alhamdulillah tidak ada kemalangan yang melibatkan jiwa, namun cukup untuk mengharu birukan perjalanan trafik pada waktu itu. Ada pandangan yang berbeza sepanjang mengenai longsornya tanah di tebing cerun tersebut. Namun itu soal yang lain. Yang perlu diberi perhatian ialah ada banyak lagi jalan-jalan yang kita perhatikan sekarang ini berhampiran dengan cerun-cerun tersebut, dan dalam beberapa hari ini saja kita lihat setiap petang hujan berlaku. Dan kalau kita tidak pantau ini, ada kemungkinan akan berlaku lagi. Ini kalau boleh mohon diberi perhatian oleh
Kementerian Kerja Raya, kerana kalau sudah berlaku kemalangan, tidak ada artinya lagi kalau kita meratap sekalipun. Perkara yang ingin saya timbulkan lagi adalah mengenai jalan curam daripada Genting Highland menghala ke bawah pulang pergi. Dan di mana yang kita semua maklum telah berlaku kemalangan atau kecelakaan lalu lintas, iaitu pada Ogos 2013 yang melibatkan sebuah bas yang berulang-alik daripada Genting Highland ke Kuala Lumpur yang mengorbankan lebih daripada 30 nyawa, secara khusus 37 nyawa. Jadi yang ingin saya tanyakan ialah siapakah yang bertanggungjawab dalam mengurus dan menjaga jalan tersebut. Memang kita tahu bahawa setiap tahun pemerintah pusat atau federal government memberikan sejumlah wang kepada negeri-negeri untuk menguruskan jalan-jalan persekutuan. Itu tidak dinafikan. Namun dalam hal ini saya ingin tanya mengenai jalan Genting Highland ke terowong Genting Sempah tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, akhir sekali adalah berhubung dengan B21. Maksud B21 yaitu Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, yakni dimohon sebanyak 20 juta ringgit. Saya ingin tahu apakah yang dimaksudkan dengan perbelanjaan insentif hasil tangkapan nelayan, dan adakah ini melibatkan nelayan-nelayan pantai? Sebab kita tahu bahawa nelayan-nelayan pantai adalah merupakan penangkap ikan ataupun orang yang terlibat dengan bot-bot kecil. Biasanya mereka tidak mempunyai kelengkapan untuk menangkap ikan hingga jauh daripada pantai. Jadi soalan saya ialah, apa ini maksudkan dengan insentif hasil tangkapan ikan ini? Sementara kita bercakap mengenai hasil ini, kita juga maklum bahawa sekarang ini jelasnya banyak hasil ikan yang dulunya pernah kita mudah dapati. Bagi contoh misalnya ikan terubuk. Kalau di Johor, di Muar atau di Batu Pahat memang terkenal dengan ikan terubuk. Tapi sekarang ini memang susah untuk kita dapat ikan tersebut, malah supply atau bekalannya kita dapat daripada Bangladesh ataupun dari Myanmar. Begitu juga dengan ikan parang, yang satu waktu dulu kalau di Melaka terkenal dengan ikan parang. Sekarang ini sukar bagi kita untuk mendapatkan bekalan ikan parang. Soalnya ialah, apakah peranan yang dimain oleh kementerian yang berkenaan dalam memastikan bahawa benih ataupun induk ikan-ikan ini berada di perairan kita. Malah kalau misalnya kita ke Sarawak, peniaga di Sarawak itu akan menyatakan kepada kita bahawa ada dua pilihan. Sama ada kita mau beli
terubuk yang berasal dari Sibuyau atau terubuk yang berasal dari Bangladesh. Kalau pergi ke Pasar Satok sebagai contoh, kita akan dapati keadaannya berbeza sekali dengan 15-20 tahun yang lampau. Soalnya ialah apakah yang telah berlaku kepada hal yang telah saya maklumkan tadi. Akhir sekali ialah saya juga berminat untuk tahu daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar berhubung dengan maksud B23, yaitu sebanyak RM8,439,150 bagi pertamanya untuk melaksanakan program kerjasama konservasi Jayan Pandai. Jadi saya ingin tahu apa nilai tambahnya kepada kita. Dan yang keduanya ialah berhubung dengan wang sebanyak RM2.790.350 untuk menampung perbelanjaan darurat bagi kerja-kerja kecemasan pembaikan curun runtuh di laluan masuk, di mana yang dinyatakan di Institut Alam Sekitar Bangi. Apa maksud ini? Seperti mana yang telah dinyatakan di dalam maksud B23 itu. Itu saja yang nak saya sampaikan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat berhenti betul lah waktu masanya, jam pun dah